Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 8/1/23 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah At-Taghabun, surah orang-orang yang rugi kedudukan di akhirat. Bagi orang kafir rugi penuh, bagi orang beriman tengok tahap kerugian. Dia dah beriman tapi tak beramal, beramal juga tapi tak banyak, itu rugi. Surah At-Taghabun, surah yang ke-64, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 11, 12 dan 13. Tiga ayat, 11, 12 dan 13. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita semua perkara yang berlaku di atas dunia ini biqadaihi wa qadarihi, dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang baik ke yang tak baik, semua daripada ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian kita sebagai seorang yang beriman sentiasalah beriman, maka Allah Ta'ala akan pimpin hati kita ke jalan yang diredainya. Kemudian Allah perintahkan kita taat kepada Allah dengan Rasulnya, di mana tugas Rasul ialah menyampaikan semua perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Itu dia panggil hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah perintahkan kepada kita supaya sentiasa bertawakal kepadanya. Semoga kita berjaya. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1253. 1253. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Balik kita kepada ayat, tafsir ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, yakni dengan ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kita tengok munasabatul ayah, munasabah ayat ini.
Hadhihi al-ayah tata'allaqu biqaulihi ta'ala fa'aminu billahi wa rasulih. Ayat ini berkait dengan ayat sebelumnya. Allah perintahkan supaya kita beriman kepada Allah dengan Rasulnya. Berimanlah kamu dengan Allah dengan Rasulnya. Ayat 8. Kemudian kalau kamu beriman, kamu kena yakin. Salah satu daripada rukun iman al-imanu bil qada'i wal qadar. Kita beriman dengan qada' dan qadar, dengan takdir Allah Ta'ala. Semua benda yang berlaku, yang baik, yang tak baik, semuanya dengan takdir Allah, tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Tak akan berlaku tanpa izin ataupun dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Di mana ayat ini juga dihuraikan dengan ayat surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua benda yang terjadi di muka bumi ini ataupun ke atas diri kita, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Kenapa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu tidak freras dengan musibah yang menimpa kamu. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu happy, gembira dengan nikmat yang kamu terima. Jadi kita orang beriman ni duduk tenang-tenang. Maka Allah Ta'ala sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah betul-betul, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Ai wa man yu'min billahi wa ya'lam. Siapa dia betul-betul beriman, dia sedar, dia tahu, dia akur bahawa semua perkara yang menimpa dia, yang tak baik itu, yang baik lebih-lebih laginya, biiznihi wa qadarihi, dengan ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beriman, kita yakin, kita sabar, yuwaffiqillahu qalbahu lil haqqi. Allah Ta'ala akan pimpin hati kita untuk apa? Untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla dengan redha dan dengan sabar. Kita sedar bahawa kuat mana kita berusaha untuk selamat, untuk jaga diri, dengan istilah kita jaga kita, tapi kalau Tuhan dah takdirkan, dia akan berlaku. Terus kata apa? Allahu Akbar. Pada musim Covid dulu, ramai orang yang kena Covid. Bila kita tanya dia mari mana, tak tahu. Kita duduk berkurungnya dalam rumah, jumpa orang apa jauh-jauh, tiba-tiba positif. Maknanya ada orang yang duduk bercampur dengan orang tak kena. Ada orang duk asing diri pun kena juga. Tak usah cerita hak budak nakal tu. Budak nakal ni dia berjalan kuat. Jalan sana jalan sini. Orang tanya dia, "Kenapa awak tak kena Covid ni?" Dia kata mudah ya. Ingat aku ada tip patua ke apa? Dia kata apa? Jangan pergi korek hidung tak kena. Sedap juga dia dah. Dia kata jangan pergi korek hidung. Mana kalau dia tak pergi test. Kata awak biasalah kalau baik kalau kena duduk sebek situ. Nah, dengan demam yang apa nak macam mana tak korek. Yang penting bagi kita kembali kepada masyiatillah, kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah kata likaila ta'sau ala ma fatakum. Jangan terlalu duka cita, sedih, fresh. Orang Kelantan kata nunginyo dengan apa yang tak baik yang menimpa kamu. Wala tafrahu, jangan terlalu happy sampai tak sedar ke diri. Ini masalah kita. Maka siapa dia beriman, yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada dia pahala dan dia akan bersabar menerimanya dengan baik. Ayat ini dihurai pula dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Allah sebut wa basyiris sabirin. Berilah khabar gembira kepada orang sabar.
Siapa dia ciri-ciri orang sabar? Ambil ni tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita tak rugi dua kali. Alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah kecil ke besar, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi tambah lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini ada dalam kitab kita ni, perisai Muslim, sudah ada bacaan ini yang tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa baca. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepada aku dengan musibah ini, wa akhlif li khairan minha, ganti aku yang lebih baik daripada yang hilang ini. Kemudian apa kita dapat? Tengok ayat ni. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapat doa rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang mendapat pimpinan hidayah daripada Allah untuk menerima musibah ini dengan sabar, maka dia akan menerima ganjarannya yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis wa an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min. Nabi kata pelik urusan orang mukmin, pelik. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan kita orang mukmin baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tak ada ciri-ciri ini kecuali ada pada orang yang benar-benar beriman. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari kalangan orang ini. Apa dia sifat dia? In asabathu sarra syakar fakana khairallah. Bila dia dapat menerima nikmat, dia syukur, syukur itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu darra sabar. Bila dia ditimpa kesusahan, dia sabar, fakana khairan lahu, sabar itu lebih baik baginya. Jadi ini dua sifat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang mukmin. Jumpa sabar. Ini kita kata dua sifat yang besar. Hadis ini rawahu Muslim. Di akhir ayat Allah kata, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku itu. Jangan bimbang. Semua yang berlaku itu dengan izin Allah. Semua berlaku itu dengan ketetapan Allah. Yang baik, yang nikmat kita sabar. Yang buruk, yang musibah, yang baik, yang nikmat kita syukur. Yang buruk kita sabar. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Di antara orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, ada orang yang cuba memperdaya orang-orang yang kurang berfikir dengan katanya. Dia kata apa? Kalau Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabatnya berada di atas kebenaran, tentulah mereka tidak meninggalkan kampung halaman mereka dan tidak pula mengalami kesusahan. Oh, gitu cara dia. Dia kata kalau Muhammad tu betul, kenapa dia tinggal Mekah? Duduk Mekah lah. Ni lari-lari ni maknanya tak betul tu. Hujah dia mudah ya. Maka lalu Allah menolak anggapan mereka dengan ayat ini. Tuhan kata tak syarat. Orang yang betul ke tak betul, Allah bagi ujian untuk diangkat darjat. Tanda pelajar, kita dengan ujian di antara dua persimpangan. Bagi orang yang baik, Allah uji untuk mengangkat darjat dia. Dia sabar, darjat dia naik. Orang Kelantan kata sengak-sengak naik. Mendadak, mencanak naik dia punya pahala. Bagi orang yang lara, yang leka,
yang tak berapa baik, Allah beri kepada dia ujian supaya dia U-turn, kembali semula ke jalan Allah. Bagi orang kafir, Allah bagi ujian supaya mereka berfikir, kita ni ada Tuhan, kenapa pergi sembah makhluk lain? Ini dia panggil perkara yang sepatutnya. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita tentang musibah. Jadi Allah Ta'ala tahu dengan semua perkara yang dia buat. Bukan kata Tuhan lupa, Tuhan terlupa ni, dia ni baik kena bala. La, tidak akan terlupa. Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ayat yang kita baca subuh ni, la ta'khudhu sinatun wala naum. Tuhan tak mengantuk, tak tidur. Hak duk lupa ni puak kita ni, hak duk mengantuk ni. Bangun tidur mengantuk pula. Allahu Akbar, bilalah tak mengantuk. Baik, kita pindah kepada ayat 12. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi munasabah ayat ini apa? Dalam ayat yang lepas Allah minta kita sabar ketika ditimpa musibah. Kemudian janganlah kamu mudah koyak sekali kena musibah kita menganggap bahawa kita ni tak betul dah. Tak betul kali puak kita ni. No, kita duk mengajar Quran, mengajar sunnah, tiba-tiba mari banjir lah masuk dalam masjid kita. Itu jangan main, itu perkiraan yang tak betul kalau kita cakap macam tu. Maka Allah SWT bagi tahu kepada kita di sini, untuk meraih pahala yang berterusan setelah kamu melalui ujian, jangan sibuk dengan ujian. Bahawa ibadat yang kita buat ini ikut Allah. Amalan yang kita lakukan itu ittiba' sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam agama ni ittabi'u wala tabtadi'u. Itu kaedah dia. Ittabi'u, ikut yang Allah suruh, ikut yang Nabi sallallahu ajar, wala tabtadi'u, jangan reka ibadat sendiri. Lah. Kita modify. Ini versi Nusantara, tak ada Nusantara. Kalau dia bercanggah dengan sunnah, semuanya reject. Jadi kita kena ingat, tak ada zone-zone. Ni setengah orang dia main zone. Agama dia jadi zone macam Selcom dengan Maxis. Kita tengok kali tepi jalan tu, wilayah Selcom. Kita ini wilayah mazhab sekian-sekian. Kita kata kita ni ahlus sunnah. Asalkan pegangan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang jelas, tak ada duk main zone apa. Maka Allah perintah kepada ayat ini, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ai wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara mana? Bimtithali awamirihi, dengan mengikuti segala arahan Allah dan Rasul. Wajtina bima nahallahu anhu wa rasuluhu, kita menjauhkan diri, meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Allah. Taat, akur, buat, itu perintah. Fa in tawallaitum, dan sekiranya kamu berpaling apa? Berpaling daripada mentaati Rasul kami, tak ikut arahan Allah, tak ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Kamulah yang akan menderita, bukan Rasul. Sebab apa? Kerja Rasulnya apa? Fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kerana sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas. Kewajipan Rasul menyampaikan. Rasul dah sampai,
semua maklumat telah diberi, dakwah telah berjalan, kamu engkar tak mau ikut, cari pasal. Fa in tawallaitum, kalau kamu lari, kamu yang akan menderita, bukan Rasul yang rugi. Sebab itulah kita kadang-kadang bila kita ajar orang, didik orang, pelajar-pelajar ni kita kata ini amalan yang baik, ini amalan yang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar, molek-molek dah. Tiba-tiba bila kita jumpa lama-lama, dia ada buat benda orang lain. Kenapa ni? Ikut orang ramai. Kita kata al-din ittiba'. Agama ini kita ikut, bukannya ibtida', bukannya kita reka. Nah. Baiklah para jemaah sekalian, kalau kamu lari, kalau kamu lari, yang ruginya kamu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak rugi sebab dia dah menyampaikan. Allah, kita sebagai pendakwah selepas pada zaman Nabi, Allah tanya kita buat kerja ke? Tuhan tak tanya berapa kejayaan yang kamu buat. Allah akan persoalkan kita sebagai pendakwah, sebagai penuntut ilmu. Apa yang kamu buat dengan ilmu yang kamu ada? Tuhan tak tanya berapa orang kamu, follower kamu berapa orang, pengikut kamu berapa ramai. Tidak ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang akan ditanya, membuat kerja ke tidak? Kamu menyampaikan tidak? Kamu dakwah ke tidak? Kau asyik duduk tidur ya siang malam? La. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, para pelajar kita mempelajari, kita mengharapkan Allah Ta'ala beri manfaat kepada guru dan juga kepada murid, dan buka pintu hati kita untuk menerima yang benar daripada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kita beramal dengannya sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi kolam. Kita tidak dihalau oleh malaikat sebab kita datang dengan ikut, bukan datang dengan mereka-reka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ayat yang terakhir dalam siri ini, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan melainkan Dia. Biasanya bila kita sebut la ilaha illallah ni, bila kita terima tiada Tuhan melainkan Allah, jadi kita kena letak dalam kurungan tiada Tuhan yang berhak dipuja, disembah, dipuji, diminta pertolongan, diminta bantuan kecuali Allah. Itu terjemahan sekali dengan makna huraian dia tu. Makna dan huraian dia itu penting. Kalau kata tiada Tuhan melainkan Allah, puak kafir kata kita ada Tuhan lain. Dan kita nafikan Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang berhak disembah dan dipuja dan dipuji hanyalah Allah Azza wa Jalla. Tuhan kamu tu tidak. Itu Tuhan rekaan. Itu pun patung-patungnya dibuat daripada batu, kayu. Berkelip mata pun tidak. Kita mengatakan macam mana dia jadi Tuhan? Patut kamu tu Tuhan dia. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah la ma'buda bihaqqin illa huwa wahdahu. Maka dan dengan yang demikian, Allah Ta'ala yang berhak dipuja, dipuji, maka kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib bertawakal. Bertawakal dengan makna menyerah diri. Apa makna tawakal? Makna menyerah diri. Ai wa 'alallahi wa falya'tamidil mu'minun. Orang yang beriman serah diri dia, bergantung dia dengan Allah. Wa yufawwidu jami'a umurihim. Kita serahkanlah urusan kita ni semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan serah kepada makhluk tidur. Jangan serah kepada jin syaitan, dia pun tak mampu. Bila kita serah kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga kita. Allah Ta'ala akan selamatkan kita di dunia dan selamat kita di akhirat. Kalaupun diuji atas dunia, tapi pahala di akhirat besar. Tamaklah para pelajar 3 ayat yang ringkas huraiannya ini.
Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, tengok ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Ayat ini tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang menimpa seorang melainkan dengan izin Allah. Ayat ini amun li jami'il masaib. Ulama tadabbur kata ayat ini dipakai kepada semua jenis musibah. Musibah yang menimpa diri kita sakit. Musibah yang menimpa ke atas harta. Musibah menimpa kepada keluarga. Musibah menimpa kepada kawan-kawan. Semua yang berlaku itu kita kena sedar, kita kena akur, ianya berlaku biqadaillahi wa qadarihi. Semua perkara itu berlaku dengan kehendak Allah, dengan masyiatillah. Jadi kita tak boleh nak lari daripada takdir Allah Azza wa Jalla, tak mungkin. Tak usahlah. Tapi ingat, tengok di akhir ayat 13 tadi, falyatawakkal. Mu kena yakin dengan takdir Allah, tetapi kena berusaha untuk menyelamatkan. Usaha kena buat. Kita tahu dah kawasan ni berbahaya. Kenapa kita pergi? Takdir Allah. Itu awak cari pasal nama dia. Takdir Allah. Tahu dah kawasan ni kawasan berbahaya. Pergi tak bawa senjata, tak bawa alat perlindungan. Kita mengatakan kita yang cari pasal dengan sebab kita pergi tidak ikut SOP. SOP ni penting juga. SOP ni. Kemudian ketika menerima musibah, tuan-tuan ingat, ketika menerima musibah, kita orang beriman kita kena sedar kullu syai'in biqada'in wa qadar. Semua benda yang berlaku itu dengan takdir Allah. Kita sabar. Sebab apa kita kena sabar? Sebab dalam surah Az-Zumar yang lepas, ayat 10, Allah bagi jaminan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang sabar pahala tanpa limit, unlimited, dia kata, tanpa hisab. Lagi tinggi sabar, lagi banyak pahala. Jadi sahabat-sahabat kita yang ditimpa ujian, tak kiralah ujian dengan keluarga ke, ujian dengan penyakit ke, ujian dengan apa saja ujian, kita kena letak sabar di depan mata kita dengan kita berusaha dan berikhtiar untuk apa? Untuk menghilangkan perkara yang tak baik itu, untuk mengelakkannya. Tapi sabar kena ada. Sebab orang sabar pahala dia tanpa hisab. Tapi kalau tak sabar, kena bala bertempi, celakalah, gila lah, macam-macam berlaung, penyakit tu hilang tak hilang? Tak hilang juga. Pahala hilang. Jadi kita rugi dua kali, khasirad dunya wal akhirah. Ni kalau kita sabar, mungkin kita rugi satu je, rugi atas dunia, barang kita rusak, barang kita hilang, kita ditipu penyakit. Kita orang kena penyakit ni, kita tengok orang segar, Allah berasa ghibtah, dia panggil, cemburu juga. Tengok orang berjalan ke masjidnya, pergi Mekah tawaf, sa'i berjalan. Kita ni kalau duduk main atas kereta tolak je. Tapi kita rasa. Tapi bila tengok orang lain lagi, lagi dahsyat. Sabar tu dia mari bila kita kaji tentang kedudukan kita dan kedudukan orang lain, itu yang kita kena buat. Baiklah. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa dia betul-betul beriman dengan qada, dengan qadar. Sebab itulah anda kata kita belajar ilmu qada dengan qadar ni besar. Salah satu daripada ilmu yang kita kena hadam, iaitulah beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Baru kita sedar, kita insaf, kita nak macam ni, Allah nak macam ni.
hak jadinya apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma kita kena fikir, tentu di sana ada hikmah, tentu di sana ada perkara yang Tuhan nak beri. Kenapa yang kita nak tak dapat? Mesti ada. Sebab doa kita, rayuan kita, rintihan kita, Allah dengar. Kenapa dia tak beri? Kadang-kadang kita buat rayuan tu di tempat yang kira mustajab, duduk depan Kaabah lagi, waktu berada di Arafah, munajat dengan tangisan di separuh malam yang terakhir bulan Ramadan, tapi tak dapat. Maka kita yakinlah bahawa itu ada takdir Allah Azza wa Jalla, ada satu benda yang Tuhan nak beri. Kita tahu yahdi qalbahu, Allah Ta'ala akan pimpin hati kita untuk kita sabar. Allah Ta'ala akan beri kepada kita min haitsu la yahtasib, perkara yang kita tak sangka-sangka, kebaikan yang Allah nak beri. Jadi kita yakin dan percaya, barulah hati kita tenang, insya-Allah. Jadi ayat ini, kata ulama tadabbur, al-qasdu min hadza, tujuan ayat ini Allah nak suruh kita bersabar. Jangan mudah koyak, jangan mudah goyah, jangan mudah marah ke Tuhan, jangan. Setengah orang ni dia marah ke Tuhan. Dia nak marah ke Tuhan. Apa Allah buat aku lah macam ni? Sedap awak cakap. Jadi tak boleh kita marah dengan Allah. Kita kena manage diri kita untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, rugi kita. Sebab tu dalam surah Al-Hadid yang saya baca tadi, ayat 23, likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak kecewa, supaya kamu tidak kecewa dengan perkara yang hilang daripada kamu. Jadi kita kena situlah. Maka di sinilah para ulama Islam telah meletakkan bahawa kalau kita boleh menerima takdir, boleh menerima takdir Allah Azza wa Jalla, maka orang ini akan jadi orang yang tenang, orang yang tenang. Kalau tidak, kita tak tenang, tak tenang. Kenapa jadi stres? Kenapa jadi depression? Kenapa sampai nak bunuh diri? Semuanya kerana lupa kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kita hidup main takdir ni pun bukan senang untuk menerimanya, kecuali orang yang yahdi qalbahu, Allah pimpin hati kita untuk tenang. Ini nak suruh pimpin macam mana? Ikut ayat ni, wa ati Allah wa ati Rasul, pada ni barulah kita tenang. Jadi ayat ini dia berkait. Ayat dia berkait para jemaah sekalian. Ayat itu satu sama lain dia boleh ditafsirkan dengan kaitan yang tersendiri. Kita mengatakan alhamdulillah. Faedah yang ketiga, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ulama tadabbur kata wujub, wajib taat pada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tahzirun min isyanillah. Ayat ini memberi amaran keras, jangan siapa derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ulama usul fiqh dipanggil, mengatakan bahawa taat kepada Allah Ta'ala mutlak, taat kepada Nabi SAW juga mustaqillah, mana mutlak. Tapi nak taat kepada manusia tidak. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Dia tak kata wa ati'u, taatlah kepada ulil amri, pemimpin kamu, ulama kamu, tak. Sebab taat kepada Allah mutlak, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mutlak, taat kepada makhluk bersyarat. Apa dia syarat? Selagi dia tak suruh kita buat maksiat, kita taat. Kalau dia suruh buat maksiat, la sam'a wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara melakukan maksiat kepada Allah, tidak. Walaupun dia pemimpin, walaupun dia apa saja pun, tuan-tuan guru, tuan ulama, kalau perbuatan itu menyalahi peraturan SOP syariat, kita tak akan taat. Tak semesti bila tak taat tu kena bangun bawa senjata, tak ikut hati sudah. Maka ulama mengatakan taat kepada Nabi mustaqillah, maknanya tersendiri, satu institusi tersendiri. Mencontohnya kita jumpa dalam hadis
Hadis kata gini-gini, tak boleh pakai hadis ni, kena tengok Quran dulu, betul ke tidak? La. Hadis itu sendiri sumber hukum. Hadis itu sendiri adalah merupakan sumber hukum yang tak boleh kita apa? Kita kata kita nak ikut hadis pun cek Quran dulu. Kalau Quran kata betul baru betul, jawabnya tidak perlu, sebab Nabi SAW sendiri itu adalah merupakan satu badan khas mustaqillah. Dia panggil mustaqillah mana yang tersendiri. Dia punya hukum yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia panggil ati Allah wa ati Rasul. Adapun ulil amri bersyarat. Ulil amri bersyarat. Karena tu Allah Taala ulang di sini wa ati Allah wa ati Rasul. Itu dia panggil i'adatul fi'li. Ni anak-anak belajar Arab ni. I'adatul fi'li tadullu ala anna ta'atar rasuli mustaqillatun. Sebab tu Tuhan ulang balik wa ati'ur rasul. Tapi wa ulil amri tak ada wa ati'u. Dia bersyarat. Dia taat kepada Allah dengan Rasul, kita ikut. Dia tak taat, kita tak ikut. Sebab itulah bahasa orang sekarang, yang baik kita ikut, kita sokong, yang tak baik kita lawan. Tapi lawan bukan makna dengan senjata. Tidak. Baik para jemaah sekalian, yang keempat, masih lagi dalam ayat ini, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ulama tadabbur kata annal kitab was sunnah aslun yurja'u ilaihima. Quran dengan hadis inilah dua tonggak paksi kepada perjalanan agama kita yang duduk daripada Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata habis tak panggil ulama lah, bercakap tengok kiri kanan lah, mana kita boleh faham Quran, mana kita boleh faham hadis kalau kita direct gitu. Sudah pastinya kita kena bergantung dengan kefahaman para ulama tafsir, ulama hadis yang menghuraikan makna hadis. Cuma ulama mana kita nak pakai? Ulama sudah pastinya yang terbaik yang kita terima iaitulah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik orang zaman aku. Jadi hak zaman dengan Nabi siapa dia? Sahabat. Summal ladzina yalunahu, kemudian orang lepas pada mereka. Jadi yang terbaik tafsir Quran, Quran ditafsir oleh Quran. Kemudian Quran ditafsir oleh hadis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditafsir oleh ulama salafus salih. Jadi kita ambil yang tu. Yang mereka faham, itu yang kita pegang. Ulama salafus salih mana ada zaman dia kapal terbang, mana ada jet, mana ada internet, mana ada wifi, mana ada password ni. Nah, kita kata itu dihuraikan oleh ulama semasa mengikut keperluan. Tapi asas kepada tafsir agama ini duduk di siapa? Duduk di ulama salafus salih, kerana mereka dipanggil al-qurunul mufaddalah, kurun yang terbaik. Maka ayat ini menetap pada kita asal kepada perjalanan agama ini mesti berpaksikan kepada Quran dengan sunnah dan juga ditafsirkan oleh para ulama kita, dipanggil ulama salafus salih. Itu yang kita nak supaya kita selamat insya-Allah. Tafsir orang kemudian ni macam-macam aliran ada. Jadi kita ambil hak asal tu, hak Nabi puji mereka itu. Kemudian Allah Taala sebut wa ati'ur rasul. Dia panggil ar-risalah. Ar-risalatu min afkharil awsaf. Sifat yang tertinggi bagi seorang itu bila Allah Taala lantik dia jadi rasul. Rasul bagi Allah. Mana utusan Allah yang berinteraksi dengan makhluk. Kalau semua manusia nak interaksi dengan Allah, tak mampu kita. Jadi Allah Taala hantar mari pilih seorang rasul. Dia hantar mari malaikat Jibril berinteraksi. Rasul itu menyampaikan kepada umat masing-masing. Alhamdulillah. Sebagai penutup yang terakhir, Allah sebut pada kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan dengan yang demikian kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri. Kita orang beriman kena tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Faji'a fi zalika bi saghati amrin. Allah Taala bawa mari ayat arahan wa 'alallah fal yatawakkal.
arahan supaya kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apa makna tawakal? Kita bergantung hati kita ni kepada Allah. Itu makna tawakal. Bergantung hati kita ni kepada Allah, itu makna tawakal. Tapi tak payah buat kerja. La. Ittikhazul asbab min sifatil mutawakkilin. Mengambil sebab itu sifat orang tawakal. Siapa dia yang paling tinggi tawakal dalam dunia ni? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu nak perang, Nabi tak ajar sahabat-sahabat baca ayat ni tawakal. La. Nabi masuk dalam rumah dia pakai baju besi. Nabi buat strategi. Pakai mighfar. Apa mighfar? Topi besi. Kenapa Nabi pakai? Dia tak tawakal. Tak yakin dengan Allah. La. Sama dengan kita hari ni. Bila sakit, kena ambil ubat. Ni setengah orang ni ambil tak mau lah. Ubat ni hospital ni tak payah. Ini karut belakang ni, sekolah belakang. Tak payah go hospital. Pakai japi tiup-tiup tawakal Allah. Akhir kali kaki dia buruk kena potong. Habis mula-mula potong kaki, lepas tu potong sampai beti. Sekarang ni pohon pun tak ada dah. Lah. Habis orang yang pergi hospital kena potong juga. Sekurang-kurangnya ada ikhtiar, ada usaha yang kita nak buat, bukannya mudah macam tu. Jadi sebab itulah kita kena bertawakal. Ulama kata bihasabi imanil abdi yakunu tawakkuluhu. Tahap tawakal tu mengikut iman. Iman orang ni mantap, tawakal dia tinggi. Jadi macam-macam kita tengok tawakal itu kuat. Sebab itulah Nabi sebut tentang tawakal ni, dia suruh kita tengok kepada burung. Mu tengok pada burung. Yaghdu khimasan wa taruhu butunan. Pagi dia keluar nyek nyek nyek, kosong dia punya bekas makanan. Orang panggil Kelantan kata biar. Tak. Orang luar kata apa ni? Yang makannya temboluk. Bekas makanan dia tu. Pergi kosong, balik petang penuh dengan mulut lagi, tangan kaki lagi bawa nak suak kana. Kita kata subhanallah. Nak kata apa? Itu tawakal burung tinggi. Nabi kata lau antum tawakkaluna ala Allah, kalau betul-betul kamu tawakal kepada Allah, malaikat mari bersalam dengan kita di atas jalan raya ni. Jadi kita imannya, kata ulama, tingginya tahap tawakal seorang itu mengikut tahap keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi hati-hati, tawakal bukan menafikan usaha, bukan menafikan ittikhazul asbab. Maka ubat tu tak tawakal tu. La. Ubat itu ikhtiar. Tawakal itu pergantungan hati kita dengan Allah. Jangan gantung hati dengan ubat, gantung hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para jemaah, ana sedikit teguran lah. Ana tengok ni puak-puak, budak-budak, orang-orang muda yang dia buat review, dia panggil review ke apa benda. Hok pergi restoran, tunjuk makanan. Tengok makanan. Dia macam dia buat ni macam orang pelahak. Gini dengan dua tangan, dengan mata celek. Kita ni biar ada sifat nampak macam syukur. Kita tengok makanan sedap, kita kata alhamdulillah, makanan di restoran ni sedap, bagus. Mudah-mudahan Allah Taala berkati. Biar ada kita berlapis sikit cakap ni. Ni tidak macam-macam orang pelahak, celek putih mata, kau makan berdua tangan, makan pengak-pengak. Kita kata ini apalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat. Sekali Tuhan tarik nikmat, nak makan pun tak boleh. Kita kata hati-hati para pelajar, jangan tunjuk kerakusan kita. Nak review lah sebagai iklan tempat makan ni bagus, tempat apa ni, hotel ni bersih contohnya, tempat mengaji ni baik. Tapi dengan cara SOP yang baik, yang tidak menunjukkan kita tu pelahak sangat, tidak menunjukkan kita tu lebih-lebih sangat, tidak bersyukur. Biar nampak kita ada syukur, nikmat Allah depan mata kita. Mudah-mudahan Allah Taala berkati usaha-usaha yang baik yang dibuat oleh saudara-saudari sekalian. Baik. Untuk maklumat para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat kita, ayat yang ke 14 dan hingga 18 dalam siri yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi oleh kerana ni para pelajar kita ni di alam maya, di alam nyata, ambil perhatian, insya-Allah kuliah tafsir kita ni ayat 14 ni kita akan sambung balik pada pagi Sabtu 14 hari bulan 1 2023. Jadi kita akan cuti
tafsir bermula hari Isnin 9, 10, 11, 12, 13, hari 14 insya-Allah doakan semoga selamat. Kita akan sambung balik tafsir pada hari Sabtu 14 hari bulan 1 2023. Kuliah maghrib pun sama juga, cuti bermula daripada hari Isnin sampai kepada hari Jumaat insya-Allah. Tapi kalau ada ruang masa ketika kita berada di tempat yang ana pergi tu, ada masa kita akan live lah, tapi bukan dengan tafsir surah At-Taghabun, kita akan baca tazkirah-tazkirah lain yang tengoklah kesesuaian masa, cerita bersama Al-Quran ke ataupun apa-apa cerita yang sepatutnya insya-Allah. Kerana ada satu jemputan perhimpunan pelajar-pelajar bekas-bekas alumni, pelajar-pelajar di Tanah Haram, di suatu tempat yang dijemput. Mudah-mudahan kita selamat pergi dan kembali dan tercapai matlamat penganjur untuk mengumpulkan balik pelajar-pelajar yang lama untuk berukhuwah, merapatkan balik persahabatan yang lama itu insya-Allah. Sekian cuti daripada hari Isnin sampai hari Jumaat tafsir Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.